Okey, terutamanya. Baik, hukum indeks, okey, kita ada di uji di dalam silibus kita, dalam kita punya pembelajaran untuk tingkatan 4 juga sudah pun kita belajar juga di dalam batch KSSM, iaitu di bab 4 di mana ada tambahan iaitu indeks, hukum set dan juga hukum logaritma. Jadi memandangkan topik ini agak besar, indeks dan logaritma, jadi kita akan buat indeks dan hukum indeks terlebih dahulu. Kita tengok feedback macam mana respon daripada semua anak-anak dan juga guru di sini. Jika perlukan lagi tambahan, nanti kita akan rujuk kepada Majlis Guru Cemerlang KL untuk mungkin kita akan ada lagi slot matematik tambahan untuk sambungan selepas ini. Baik, apa yang kamu semua akan dapat selepas habis PDP hari ini ialah murid di akhir pembelajaran, murid dapat menggunakan hukum indeks itu untuk yang pertama meringkaskan ungkapan algebra melibatkan indeks dan kuasa. Okay, yang kedua ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Okey. Teruskan sekarang. Okey. Apakah maksud dan tata cara penyelesaian indeks? Baik, indeks ni sebenarnya kita dah belajar daripada tingkatan 3 sebenarnya. Okey. Daripada batch KPSM dan juga batch KSSM sekarang memang sudah pun ada bab 1 iaitu bab indeks. Okey, jadi kita perlu faham terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan indeks itu. Apakah dia hukum indeks? Alright. Okay, first of all, we have A. Okay, kita ada variable A. Okay, yang biasanya kita panggil dia sebagai asas. Alright. Dan yang kita ada seterusnya, komponen utama yang selain daripada asas ialah kita biasa tulis huruf N. So kita namakan ini sebagai indeks. Jadi bila kita menulis indeks, okay, kita mesti ada asas, kita mesti ada N iaitu indeks. Jadi penulisan indeks mesti N itu lebih kecil dan berada superskrip di atas asas. Okay, apa maksud sebenarnya A kuasa N? Baik, A kuasa N bermaksud kita mendarabkan diri dia sendiri itu berulang kali bergantung kepada berapa banyak kali N yang dinyatakan pada indeks itu. Jadi katalah cikgu sekarang ada A kuasa N, jadi A darab A darab A darab A dan A-nya akan berulang sehingga mencecah N kali. N itu ialah indeks. Berapa kali yang dinyatakan. A dan N ini ialah nombor ya. So kita kat sini menggunakan konsep pendaraban berulang. Baik, 3 hukum asas indeks yang paling penting dan perlu oleh semua murid adalah yang ini sudah biasa, kita ada A kuasa M darab dengan A kuasa N, okay, sama dengan A kuasa M tambah N. Okay, perhatikan dekat sini, kita punya A dan A ini adalah asas yang sama. Okay, kalau asas yang sama, barulah indeks itu boleh ditambah. Okay. Alright, berikutnya ialah jika kita ada A kuasa M, okay, bahagi dengan A kuasa M. Okay, jika sekarang ini asasnya adalah sama, okay, jadi operasi pembahagian itu berlaku. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah kita boleh gabungkan A-nya dan indeks itu kita boleh tolakkan, iaitu N tolak N. Seterusnya, jika kita ada A kuasa M, kemudian kita ada kuasa M di luar, okay, kita boleh gabungkan mereka menjadi A, iaitu indeksnya itu akan menjadi M darab M. Jadi 3 hukum ini perlu dikuasai, ibaratnya pelajar mesti dah ada on your fingertips. So mesti hafal 3-3 ni, mesti apa orang kata tak boleh tegak-gagak dah, mesti kena hafal. Ya? Okay. Selain daripada 3 hukum indeks yang tadi disebutkan, kita ada lagi hukum indeks yang lain yang mungkin kita was-was ataupun memang dah conquer, right? Okay, so we look at the next one. Okay. Kita ada A kuasa 1 per N, okay, sama dengan A kuasa punca ganda A kuasa N. Yeah. Okay, so yang berikutnya adalah A kuasa M bahagi N adalah sama dengan A kuasa M, kemudian kita ada punca ganda N.
Okay. So di sini kita panggil sebagai indeks pecahan. Okay. Seterusnya adalah bila kita ada A kuasa negatif N juga adalah sama dengan 1 per A kuasa N. Ini kita panggilnya sebagai indeks negatif. Okay, seterusnya, jika asas kita tak sama tetapi indeks itu sama. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh gabungkan itu, right? Okay, dengan cara kita akan A darab B, okay, and then kena kuasakan kepada N. Kita ada A kuasa N bahagi dengan B kuasa N. Okay, so kita akan dapat yang ini iaitu A per B kuasa M. Right? So ini adalah hukum-hukum indeks yang lain yang mungkin kita boleh gunakan apabila kita menyelesaikan persamaan. Baik, kita akan pergi sekarang kepada contoh soalan berkaitan dengan indeks. Okay, bentuk yang pertama, okay, iaitu kita ada konsep arahan iaitu permudahkan. Jadi kalau kata permudahkan, biasanya jawapan kita mesti akan ada dalam keadaan ada pemboleh ubah. Okay, kita perhatikan kat sini kita ada contoh. Okay, kita ada bracket 2M kuasa 3, N kuasa 5 and then kita kuasakan 6. Jadi apa yang perlu kita buat adalah okay, 2 kuasa 6. So maksudnya kuasa 6 ini adalah kepunyaan semua kepada unsur-unsur yang berada di dalam bracket. Jadi 2 kuasa 6 darabkan dengan N kuasa 3, kita darabkan dengan 6, darabkan dengan N kuasa 5 darabkan 6. So apabila ini terjadi, so 2 kuasa 6 kamu gunakan kalkulator, so kamu akan dapat 64. Okay, kemudian kita ada M kuasa 18, N kuasa 30. Okay. Bagaimana kalau soalan berikutnya iaitu melibatkan gabungan antara indeks yang dikuasakan, kemudian kita ada pendaraban dan juga pembahagian. Jadi macam cikgu cakap tadi, kuasa 2 ini kepunyaan semua di dalam bracket unsur kita. So kita ada 6 kuasa 2, so kita ada X kuasa 5 darab dengan 2, dan kita ada Y kuasa 2. So darabkan yang lain ni kita tulis seperti biasa, XY kuasa 4 per dengan 9X kuasa 3, Y kuasa 7. Jadi bila kita permudahkan, kita akan dapat yang merah ni tadi menjadi 36X kuasa 10, Y kuasa 2, darabkan dengan X, Y kuasa 4, okay, bahagi dengan 9X kuasa 3, Y kuasa 7. Okay, kemudian kita nak buat apa? 9 dan 36 kita boleh mudahkan. Kita akan dapat 4 di situ. Jadi bila kita teruskan benda ini, so kita akan dapat 4 kita tulis seperti biasa. So kita gabungkan dulu asas X kita. So kita mula kita ada 10 and then kita ada darab. Darab apa maksud cikgu tadi? So bila kita punya asas kita sama, so kita boleh tambah. So perhatikan dekat sini, bila kita ada X ini bermaksud kuasanya adalah kuasa 1. Okay. And then kita ada bahagi. Bahagi maksudnya kita tolak. So kita tolak dengan berapa? Kuasa dekat bawah untuk X kita ada 3. Okay. So kita buat yang seterusnya untuk Y. Okay. So Y kuasa 2 and then kita ada darab. Darab maksudnya tambah 4. So bahagi maksudnya kita tolak. Tolak dengan berapa? Tolak dengan 7. So bila kita permudahkan, kita akan dapat 4X kuasa 8. Okay. Y kuasa negatif 1. Okay, perhatikan sekarang Y kita ni ialah indeks negatif. Jadi kita dah bincangkan tadi Y kuasa negatif 1 ni kita boleh tukar. Dia boleh akan jadi 1 per Y. Jadi bila kita permudahkan kita akan dapat 4X kuasa 8 per Y. Okay, harapnya jelas ya untuk yang ini. Okay, so kita pergi yang seterusnya. Okay. Bentuk kedua yang soalan boleh tanya dalam peperiksaan ialah yang kedua iaitu kalau arahannya selesaikan. Bila selesaikan bermaksud macam kita buat persamaan linear, nanti jawapan kita itu adalah dalam bentuk nilai. Tidak ada lagi pemboleh ubah. Okay, so kita tengok sekarang pattern soalan yang cikgu dapat buat di sini.
Okey, kita ada soalan kat sini. 4 kuasa X tolak 1 sama dengan 8 kuasa X tambah 3. Jadi apa yang kita perlu keywords kita untuk kita jawab soalan ini, kita tengok hubung kait antara 4 dan 8. Okey, biasanya tips untuk jawab soalan indeks, kalau kata kita tengok dia punya asas ada perkaitan menggunakan asas yang sama dan kita boleh guna hukum indeks. Tapi contohlah kalau kat sini 4, sini 7 dan kita tak boleh guna hukum indeks. Guna hukum log. Jadi kita tahu 4 yang dah datang pada 2 kuasa 2, kita ada bracket X tolak 1. Sama dengan kita ada 8 iaitu 2 kuasa 3. So sama dengan X tambah 3. Jadi kita bandingkan asas. So kita akan dapat di sini di mana kita kembangkan 2 darabkan bracket X tolak 1. So dapat X tolak 2. Okay, sama dengan yang ini bila kita kembangkan 3 kita, so kita akan dapat 3X tambah 9. Jadi kita permudahkan X, cantumkan, gabung di satu tempat di sebelah kiri. Kita akan dapat di sini 2X tolak 3X sama dengan 9, yang ini negatif 2 bawa di sebelah kanan, jadi tambah. Jadi kita akan dapat di sini negatif X sama dengan 7 dan X sama dengan negatif 7. Okey, contoh berikutnya. Okey, kalau kita ada sekarang 4 kuasa 2X tolak 1, so sama dengan 64X. So kita tengok 4 dengan 64 ni, adakah ada perkaitan antara 4 dengan 64? Okay, so kita tahu kita guna asas 4, kita juga boleh guna asas 2. So biasanya cikgu ajar anak murid cikgu untuk guna asas yang lebih kecil. Ataupun kalau macam dalam sampel yang ini, cikgu gunakan asas 4. Okay, so kalau kita guna 4 asas 4, di mana kalau kita tengok sekarang 64 tu ialah 4 kuasa 3. Okay, jadi kita tengok sekarang asas sebelah kiri dengan asas sebelah kanan dah sama. Jadi kita bandingkan asas. So dia akan jadi, kita macam potong lah kita punya 4 tu. So kita akan dapat 2X tolak 1 sama dengan 3X. So kita kumpulkan X di sebelah kiri. So negatif 1 bawa di sebelah sana. So kita akan dapat X sama dengan negatif 1. Okay. So sekarang kita akan pergi kepada koleksi soalan perbincangan. Cikgu harapkan semua anak murid di sini dapatlah sediakan mungkin buku latihan, okay, untuk kita sketch, kita berbincangkan soalan. Okay, sekarang okay. So kita buat perbincangan soalan sekarang. Okay, kita ada bentuk-bentuk soalan peperiksaan. So kita akan mulakan dengan soalan yang bentuk asas aras rendah terlebih dahulu. So perhatikan soalan yang pertama ini. Okay, perhatikan soalan pertama di sini. Okay, kita ada soalannya. Ini soalan satu cikgu. So kita ada sekarang 8 kuasa X sama dengan 1/32. Okay. So kita tengok sekarang dekat sini, okay, 8 kuasa X sama dengan 1/32. So kita tengok sini hubung kait antara 8 dan 32 kat sini. So 8 ni kita tahu kaitan antara 8 dengan 32. So kita tahu ni guna asas 2. So kalau kita guna asas 2, jadi apa kita boleh buat ialah kita kena guna kalkulator, okey, ataupun kalau boleh pelajar hafal lah 8 ni datang daripada 2 asas berapa, 2 kuasa berapa. So 32 datang daripada 2 kuasa berapa. So kalau kita tulis kat sini kita akan dapat 2 kuasa 3. Okey, 8 tu ialah 2 kuasa 3. So kita ada kuasa X kat luar. Okey, so sama dengan 1 per, okay, di sini adalah 2 kuasa 5. Okay, 2 kuasa 5. Alright, jadi sekarang kita boleh tuliskan balik, yang ini kita ringkaskan balik lagi sekali. 2 kuasa 3X sama dengan, ini kita boleh jadi 2 kuasa negatif 5. So perhatikan sekarang kita punya asas dah sama, so kita boleh bandingkan asas. Bila kita bandingkan asas, dia akan jadi berapa? Okay. So bila kita ni, kita akan dapat 3X sama dengan negatif 5. So bila kita kecilkan, so X akan sama dengan negatif 5/3. Okay,
So markah dekat sini hanya 2 sahaja. Jadi macam mana kalau kata cikgu kamu nak beri markah? So biasanya kat sini kalau nak bagi markah dia akan entitled dekat sini biasa sebab dia keluar di kertas 1. Jadi dekat sini dia akan dapat 1 markah dan biasanya kita akan beri 1 markah lagi kepada jika pelajar boleh mengubah 8 ataupun 32 ini menjadi bentuk asas dan juga indeks. So sama ada salah satu di sini ataupun di sini. Okey, kita akan bagi lagi 1 markah. Baik, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, cikgu ada soalan berikutnya iaitu soalan nombor 2. Di sini. Okay, kita ada 16 kuasa X tolak 1, okay, sama dengan 8 kuasa X tambah 3. Okay. Alright, so kita perhatikan sekarang kita ada 16, kita ada 8. So 16 dengan 8 ini datang daripada asas berapa yang sama? Okay, asas yang sama yang paling mudah untuk kita guna ialah asas 2 lah. Memang asas 2 pun sebenarnya kan. So kat sini 16 ni kita boleh tulis dia sebagai 2 kuasa 4. So kita ada bracket di situ X tolak 1. Okay, kita tulis semula. So sama dengan okay, 8 tu datang dari 2 kuasa 3. So kita ada bracket X tambah 3. Okay, kemudian kita nak buat apa sekarang? So kita kena kembangkan. So kita kembangkan 4 dengan X dengan tolak 1 kat dalam tu. So dapat 2 kuasa 4X tolak 4. So sama dengan 2 kuasa 3X tambah 9. Okay, so kita pun sekarang bandingkan asas. Okay, so bila kita bandingkan asas, dia jadi apa? Okay, so kita akan dapat dekat sini 4X tolak 4. Okay, so sama dengan 3X tambah 9. So kita nak buat apa selepas tu? Nak buat apa? What we should do? Okay, kita boleh sekarang ubahkan yang ni, kita bawa ke yang ini. Okay, kita gabungkan dia ke sebelah kiri, yang negatif 4 kita bawa dia ke sebelah kanan. So kita akan dapat 4X tolak 3X sama dengan 9 tambah 4. Okay. Kat sini. Okay. So berapa jawapan akhir kita kat sini? So X sama dengan 13. Okay. Masih lagi soalan asas rendah. Okay, kita tengok soalan yang berikutnya. Okay. Kita ada yang ini asas rendah juga tetapi dalam bentuk soalan yang berbeza iaitu soalan simplify. Permudahkan. Baca cikgu dah bincangkan di sini. Bila kita ada simplify, apa kita kena ringkaskan. Maksudnya jawapan akhir kita tu nanti masih lagi ada variable, masih ada pemboleh ubah. Right? So, macam kita nak buat yang ini. So perhatikan kat sini kita ada 12. Sini kita ada 2, sini ada kita ada 2, okay, kita ada 3. Jadi sebenarnya soalan ni dia trik kamu dari segi kamu nak kena pecahkan 12 ni. Okay, kamu kena pecahkan 12 tu. Alright, so kita nak buat macam mana untuk yang ini? Okay, so kita tahu 12 tu adalah datang dari pelbagai sumber. Okay, kita tahu dia datang daripada okay, ada banyak jenis hasil darab 2 nombor yang akan dapat 12. So kita ada 4 darab dengan 3. Kita juga boleh buat 6 darab 2. Okay, tetapi perhatikan 4 ini lebih mudah nak guna sebabnya dia adalah datang daripada 2 kuasa 2. Perhatikan ada 2 kat sini dan kita dah ada 2 di sini. Jadi perkaitan itu lebih mudah. Jadi kerja kita ialah sekarang kita kena kecilkan yang 12 tu. Kita nak buat macam mana? So, dia akan jadi 2. Okay, kalau kita cikgu tak nak beri 2 kuasa 2, katalah cikgu tulis 4. Okay, kalau siapa yang beri
4 darab dengan 3, okay, and then kita ada kuasa N. Okay, yang lain kita tulis seperti biasa. Okay, so kita ada 3 kuasa N tolak 1. Okay. Right, lepas tu kita nak buat apa sekarang? So kita tahu kita boleh pecahkan kita punya 2 ni. Okay, kita boleh pecahkan, dia akan jadi 2 kuasa 2 darab dengan 3. So sekarang kita nak kena buat apa pula next? Okay, next yang kita kena buat adalah kita boleh buat sekarang N ni, okay, sebab dia adalah kita guna hukum indeks yang ketiga tadi. So kita akan gunakan operasi indeks itu didarabkan. So dia akan dapat 2 kuasa 2N darab dengan 3 kuasa N. Okay, yang lain kita tulis seperti biasa. Okay, kemudian kita nak buat apa sekarang? Okay, so sekarang kita perhatikan kita ada 2 asas. Kita ada asas 2, kita ada asas 3. Okay, jadi apa patut kita buat sekarang ialah kita combinekan asas. Okay, we gather all the what we call the base together. So kita akan dapat kat sini ialah 2. Okay, kita ada kuasa 2N. Okay, lepas tu kita ada sekarang di mana? Okay, di mana yang ini kita boleh apa orang kata kita boleh gabungkan terlebih dahulu. Okay, kita akan dapat dekat sini tambah, okay, dekat sini kita ada N tambah 3 tadi, so kita pun tulis N tambah 3. Okay, so darab dengan 3 kuasa dengan N. Okay, so kat atas ni kita ada 3 kuasa N sahaja, lepas kita ada bahagi. So bahagi maksudnya kita kena tolak. So tolak berapa? Tolak dengan N tolak 1. Okay, jadi kita pun selesaikan one by one di sini. Kita buat untuk asas 2 terlebih dahulu. So what you get here, so you have the 2 kuasa 3N. Okay, tambahkan dengan 3. Okay, darabkan dengan 3 kuasa N tolak N tambah 1. Sebabnya sekarang ni berlaku perubahan simbol ya. Okay, so kat sini kita akan dapat 2 kuasa 3N tambah 3 darab dengan 3 kuasa 1. Okay, 3 kuasa 1. So apakah jawapan yang kita boleh tulis lagi selepas ni? Okay, kita boleh mudahkan sekarang. Okay, so ini kita akan dapat 2 kuasa 3N tambah 3 darab dengan 3 kuasa 1, ataupun kita boleh tulis kembali sebagai 2 kuasa dengan 3N tambah 3 darabkan dengan 3. Okay, so itu sahaja jawapan kita untuk ini. Okay, kelas tolong take note, kita tak boleh buat ya, kita okay, pelajar selalu buat mistake kat mana tau. Selalu dia akan buat ni 2, dia nak pergi darab dengan 3, so dia akan dapat kata kat sini, dia kata pula 6 kuasa 3N tambah 3. So ni salah, so ni mistake yang selalu pelajar akan selalu nak buat. Okay, sebab sayanglah bila dah sampai sini lepas tu kamu pergi teruskan lagi. Okay, so it's better kamu tinggalkan sahaja jawapan kamu dalam bentuk ini lebih baik. Ya, sebab ini memang totally dah salah, sebab kita tak boleh gabungkan asas kita. Right? Okay. Okay, so kita pergi kepada soalan berikutnya. Mungkin cikgu rasa, okay, mungkin ada yang dah salin ke. Ini cikgu mungkin akan kecilkan sikit untuk yang ni. Okay, untuk siapa yang mungkin nak salin kot. Ya. Okay. Okay, kita pergi kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan nombor 4. Okay, arahan soalan ini adalah selesaikan. Okay.
So kita nak selesaikan sekarang. Okay, punca kuasa 8 and then kita ada kuasa 2x tambah 4. Okay, so Cikgu Farah. Cikgu Farah sekejap Cikgu Farah. Kuasa x tolak 2. Okay, alright, again Cikgu soalan Farah. ini adalah soalan selesaikan dan markahnya adalah 3. Okay. Cikgu Farah dengar saya tak? Dengar sekejap ya, saya kuatkan voice sekejap ya. Okey, sebab ada student kat luar yang di admit. Diorang dah tunggu tu. Cikgu Farah boleh tolong admitkan diorang? Boleh sekejap ya. Okey. Saya stopkan sharing sekejap. Okey. Dia tak keluar pop-up untuk saya add lah lagi dah. Ya. Kalau macam tu tak apa, teruskan. Tak apa. Sebabnya saya pun tak terima dah notification kata saya kena admit. Sebabnya sebelum ni ada. Ya. Ya, cikgu. Tak apa. Teruskan cikgu. Okey, terima kasih Thank Puan. you. Okey. Okey. Terima kasih ya kepada cikgu tadi. Saya tak perasan tadi memang tak ada dah pop-up window. Itu sebabnya saya tak ni. Okey, so sekarang ni kita nak buat apa untuk yang ini? Okey, perhatikan soalan yang ini. Kita ada 8, lepas tu kita ada 2. So apa hubung kait antara kedua-dua soalan ni? So sebenarnya dia gunakan asas berapa ni kelas? So sebenarnya dia guna asas 2 ya. Okey, dia guna asas 2. Dia guna asas 2. Jadi macam ni kita nak tulis untuk yang ini. Okay. So kita tengok kat sini, kita sini ada punca. So bila kita ada punca, kita tahu formula yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, kita dah ulang kaji tadi. Okay, di mana kita ada A kuasa 1 per N. Okay, so sama dengan A tu punca ganda N. Okay, so tapi oleh sebab ni punca kuasa 2, so kita tak payahlah tulis punca ganda 2 tu ya, yang ni tak wujud ya, tak ada. Okay, so macam ni kita nak tulis yang ini. So apa kita boleh buat ialah kita akan buat kat sini, kita pecahkan 8 tu menjadi akan menjadi 2 kuasa 3. Okay, kita tahu kat sini ialah 2 kuasa 3. So lepas tu kita ada 2x Okay, so kita ada 2 kuasa 3. Okay, kita ada kat sini 2x tambah 4. Okay. Okay, jangan lupa kita ada punca ganda. So sebenarnya ialah kita tukar dia kepada punca ganda 1 per 2. Cikgu, skrin tak ada. Semua ingat, ya ada yang respon lagi ke? Skrin tak ada cikgu. Skrin tak ada? Tak nampak. Tak nampak. Okey, sekejap . Okay, nampak tak sekarang? Boleh respon, nampak tak skrin? Okey dah. Terima kasih cikgu. Okay, thank you. Okay. Nampak. Nampak ya? Okay, thank you. Okay, so sekarang ni kita ada 1 per 2 kuasa X tolak 2. So yang ini sebab dia indeks negatif. Kan? Okay, so dia indeks negatif. Jadi kita nak buat apa? So kita tukar, so 2 and then kita letakkan kuasa negatif iaitu X tolak 2. Okay. So sekarang ni kita nak buat apa kelas untuk yang ini? Okay, perhatikan yang dekat sini, yang indeks ni Okay. Yang ini kita boleh faktorkan. So dia akan jadi 2 kuasa 3. Kita keluarkan 2. Okay, letak dalam bracket ya. So kita akan dapat X tambah 2. And then kita ada tulis balik 1 per 2.
Okay, sama dengan 2 kuasa negatif X tambah 2. Okay. So perhatikan kalau indeks tu kita boleh mudahkan, kita mudahkanlah dulu. So contohkan kat sini, kita ada kat sini per 2 ni kita boleh potong dengan 2 ni. Okay, so lebih mudah lah kalau kita ringkaskan. So bila kita ringkaskan dia jadi apa? So dia akan jadi 2 kuasa 3 and then kita ada bracket tadi tu semula tulis balik X tambah 2. Okay, so sama dengan 2 kuasa negatif X tambah 2. Okay, perhatikan sebelah kiri dan sebelah kanan dah tak ada apa-apa operasi tambah tolak. Dah tak ada. Jadi apa yang patut kita buat? Lepas tu asas dah sama. Kalau asas dah sama, so kita terus bandingkan asas. Okay, so kita pun bandingkan asas. Maksudnya kita macam ibarat ayat tak formal dia tu ialah sebenarnya kita ni cancel 2 lah sebenarnya. Okay. Alright, so tapi kita tak boleh guna ayat cancel, kita kena bandingkan asas. So kita akan dapat kat sini. Ya, cikgu tulis balik dulu. Okay. So kita tulis balik kat sini iaitu okay, 2 tadi kita dah ni kan. Okay, kita dah bandingkan asas, so kita tak payah tulis 2 lagi. Okay. So dia akan jadi 3x tambah 6, so sama dengan negatif x tambah 2. So kita pun himpunkanlah x di sebelah kiri satu tempat. So 3x tambah x, so sama dengan 2 tolak 6. So 2x sama dengan negatif 4. So x dapat berapa kelas? Jawapan dia tu sekarang. Okay, so x dia kita akan dapat negatif, kat sini bukan 2, sini 4 ya. Okay, alright. Okay, so 4x sama dengan negatif 4, so x sama dengan negatif 1. Okay, cikgu petang kat sini sikit lah. Okay, tersilap di situ. Okay, so kat sini kita dapat sini ialah 4x. Okay, so siapa yang nak jot down mungkin cikgu boleh ni besar ni sikit. Mungkin ada yang nak jot down ya. Okay, untuk soalan ni. Okay. Sambil tu cikgu tengok ada lagi ke apa benda yang invitation. Okay. Oh ya betul, berkenaan yang tadi kan ada yang kata cikgu kena invitation semua. Sebabnya kalau kamu guna MOE DL punya account memang definitely boleh masuk. Automatik akan masuk ya. Okey, terima kasih banyak-banyak buat respon tadi untuk cikgu dan anak murid tadi ya. Okey, so kita tengok yang soalan berikutnya lah, kita tengok next. Okey. Okey. Ya, cikgu pilih soalan berikutnya. Okey. Kita ada soalan yang macam ni pula. Okey, arahannya adalah selesaikan. Okey, tapi perhatikan sekarang kat soalan indeks ni, okey, dia ada operasi tolak. Okey, ini yang selalunya macam pelajar macam dia confuse lah bila dia nampak tolak, kita macam mana nak buat ni? Kan? Dia macam biasa kita jumpa sebelah kiri dan sebelah kanan je. Kita tak ada apa-apa gabungan operasi yang lain. Sebab indeks ni biasa memang guna darab dengan bahagi je kan. Okay. Jadi soalan ni sebenarnya arah sederhana untuk pengetahuan semua. Okay. Soalan ni arah sederhana. Okay. Jadi macam ni kita nak buat yang ini. Okay. Tips dia adalah kalau kita perhatikan sekarang bila dia ada je operasi tambah ataupun tolak kat sini kan, dia mesti akan guna ada konsep pemfaktoran. Okay. Dia mesti akan ada konsep faktor. Okay, apa maksud cikgu faktor? Okay, first kali you all kena pecahkan ni dulu. Okay, macam mana boleh dapat 4 kuasa X tambah 2 tu? So sebenarnya dia datang daripada 4 kuasa X darab dengan 4 kuasa 2. Okay, sebetulnya itu ya. 4 kuasa X darab 4 kuasa 2. So kalau kita punya asas sama, so kita memang X tambah 2 lah, kita tambah terus. Right? So sama juga dengan kes kat sebelah kiri yang tadi tu, yang sebelah ni pula tolak. Okay, kita ada kat sini tolak. Ada hang
hanging ya. Okey, 4. Ni agak hanging kat sini hari ni. Okey. So kita ada 4 kuasa X darab dengan 4 kuasa 1. Okay. Tolak dengan 4 kuasa X, so sama dengan 22. So kat sini ialah konsep pemfaktoran, kita faktorkan siapa? Kita keluarkan 4 kuasa X. So bila kita keluarkan 4 kuasa X, so apa yang tinggal kat dalam bracket? So dia akan jadi 4 kuasa 2 tolak 4 kuasa 1. Okay, tolak dengan yang ini, kita dah keluarkan 4 kuasa X, so dia akan tinggal nombor 1. Sebab apa? Bila kita cuba darab balik kan, kita akan dapat balik 4 kuasa X darab 1, so akan dapat 4 kuasa X. Okay, so sama dengan 22. Lepas tu kita nak buat apa? So kita yang kat dalam ni, okay, ni semua dah jadi macam walaupun dia ada macam 4 kuasa 2, 4 kuasa 1, so kita boleh tukarkan dia kepada bentuk nilai. So 16 tolak dengan 4 kuasa 1 ialah 4, tolakkan dengan 1. Okay, so sama dengan 22. So 4 kuasa X dalam bracket ni bila kita selesaikan, kita akan dapat 11. So sama dengan 22. So 4 kuasa X, so sama dengan 22. Okey, perhatikan 11 ni kita nak bawa pergi sebelah sana jadi apa? Dia jadi bahagi 11. Okay. Right, so 4 kuasa X sama dengan ini adalah 2. Okey, jadi kita tengok sekarang perkataan antara 4 dengan 2. Okey, pelajar elakkan guna log ya kat sini. Kalau pelajar yang lebih advance dia macam kadang-kadang pelajar dia kata okeylah kita guna log lah. Bukan tak boleh, boleh, tapi seeloknya kalau kamu tengok kita ada 4 kat sini kan. So 4 tu dia datang daripada 2 kuasa 2, okay, darabkan dengan X. Okay, so sama dengan 2. 2 ni sebenarnya siapa? 2 kuasa 1. Okay, so macam kita belajar tadi, kita ibaratkan macam kita bandingkan asas lah sebenarnya. So macam kita potong je lah 2 dengan 2 ni sebenarnya kan. Okay, bahasa mudahnya lah, kalau bahasa yang formal ni ialah bandingkan. So kita buat 2 kuasa X sama dengan 1. So X sama dengan kelas 1/2. Okay. Jadi permainan untuk soalan ini kamu kena ingat sentiasa pesan cikgu, bila kamu ada operasi tambah atau tolak, okay, benda ni dia mesti akan ada guna konsep pemfaktoran. Okay, harapnya jelas untuk yang ini. Okay. Okay. Mungkin ada yang dah sudah catat ke kalau ada yang ni? Okey. Okey, ada yang tanya kenapa tolak 1 macam cikgu cakap tadi, sebab kita dah faktorkan 4 kuasa X ke depan. Okay, so dia bila 4 kuasa X darab dengan 1 akan dapat balik soalan 4 kuasa. Ada soalan ke tu? Okay, alright. So kita pergi next kalau tak ada apa-apa. Okay, kita pergi next. Okay, okay, soalan yang ini juga. Okay, so solve the equation, sama juga, selesaikan persamaan. Okay, okay, 3, okay, kita buat yang ini untuk last. Alright, so yang ini kita nak buat macam mana? Okay, kelas, again kita ada kat sini ada 3. So kita ada 9, so kita ada 81. So kita tahu sebenarnya kan 9 dengan 81 ni permainan kita. Inilah puzzle yang kita nak mudahkan. Okay, so macam ni puzzle kita nak mudahkan. So 3 darab dengan ini datang daripada 3 kuasa 2. Okay. So X kuasa 1 tambah 1 tu kita dah tulis macam biasa. So 81 adalah datang daripada 3 kuasa 4. Okay. So kita pun tulis balik kuasa 2X tu kat buang. Okay, so dekat sini kita ada indeks yang dikuasakan. So kita darab lah. Okay, macam yang kita kata hukum ketiga tadi. So 3 darab dengan 3 kuasa 2. Kita bracketkan X tambah 1. Okay, sama dengan 3 kuasa 4 kali 2 kamu akan dapat 8X.
Okey, yang ini kita mudahkan lagi. Kita akan dapat sini sebenarnya 3 kuasa 1. So kita akan dapat kat sini 3 kuasa 1 darab dengan 3 kuasa 2x tambah 2 sama dengan 3 kuasa 8x. Okay, so sekarang kalau kita mudahkan yang ini lagi, kita akan dapat 1 tambah 2x tambah 2. So sama dengan 3 kuasa 8x. So kita pun bandingkan asas. Okay. So bila kita banding asas, dia jadi apa? So kita akan dapat kat sini, kita akan mudahkan yang kat sini, dia akan jadi 3 tambah 2x. Okay? Right, sama dengan 8x. So ini bawa ke sebelah sana. So kita akan dapat kat sini ialah 6x. Sebab ini bawa ke sana jadi tolak. So 6x sama dengan 3. So x sama dengan, okay, yang ini tolong hati-hati. Pelajar suka buat dengan cikgu kan. Ni yang based on experience cikgu lah. Cikgu jumpa anak murid cikgu. Dia nampak je macam ni kan. Dia terus nak buat yang ini Okay. Tolong hati-hati dengan kamu punya penulisan. Kita tahu kita nak cepat tapi jangan gopoh. Perhatikan 6 bawa pergi sebelah sana. Dia akan jadi 3/6. Bukannya 6/3. So jawapan akhir kamu akan dapat sebenarnya lah x sama dengan 1/2. Okay, tolong jangan gopoh ya. Jangan buat terus 6/3. Mesti 3/6. Okay. Okay. So yang ini pun pattern yang sama. Okay, cikgu tak nak yang ini. Cikgu akan pergi kepada soalan SPM lah. Okay. Yang ini nanti cikgu akan bekalkan nanti. Okay, ini. Okay, ini adalah sampel soalan SPM tahun 2017 yang mana cikgu dapat capture dan pattern soalan ini sudah mula dikeluarkan dalam tempoh 3 tahun berturut-turut. Jadi pelajar kena take note bila yang ini memang sebenarnya kan pelajar bila dapat soalan macam ni kan dia macam dah panik. Antara rungutan yang cikgu dapat dengan anak murid cikgu ialah dia panik bila ada perkataan express ini. Okey. Jadi sebenarnya tak payah nak panik sebenarnya. Okey. Sebabnya soalan ni ialah soalan indeks. Okay, jadi kita akan buat sekali lah, kita akan bincang kat sini. Okay, macam mana kita nak buat yang ini? Okay, so yang ini kita akan dapat, okay, tengok permainan 25 dengan 125. Okay, 25 kuasa H tambah 3 per dengan 125. Cikgu tulis balik soalan, 4 tolak 1 sama dengan 1. Okay, perhatikan permainan 25 tu sebenarnya adalah datang daripada 5 kuasa 2. Okay. Yang dekat bawah ialah 5 kuasa 3. Jadi yang lain tu kamu tulis seperti biasa. So pastikan dia dalam bracket. Okay. Ini pun sama. Okay, ini pun dalam bracket P tolak 1. Okay, sama dengan 1. Okay. Right, sebetulnya yang ini kamu boleh bawa ke sebelah kanan. So dia akan jadi apa kelas? Dia akan jadi darab. So bila kita tulis lagi, dia akan tulis kat sini kita akan dapat 5 kuasa 2 H tambah 6 sama dengan 5 kuasa 3P tolak 3. Okay, perhatikan sekarang kita asas kita dah sama. So kita hanya bandingkan asas. So bila kita bandingkan asas, dia jadi apa? So bila kita ringkaskan, dia akan dapat sekarang 2H tambah 6 sama dengan 3P tolak 3. Okay, perhatikan bila dah sampai kat sini. Kita tengok apakah dia perkataan pertama selepas perkataan ungkapkan. So dia mention kat sini ialah huruf P. So bila huruf P bermaksud you mesti make sure P you duduk di sebelah kiri, which is the subject or the formula ataupun perkara rumus. Okay. Jadi apa kita boleh buat kat sini ialah cikgu, okay, biasa kalau orang yang lemah-lemah untuk algebra, cikgu akan suruh dia salin balik ya, tapi tukar tempat. Okay. So kita nak 3P, okay, kita nak huruf P sekarang kat depan. So kita bawa P itulah, okay. So 3P sama dengan 2H tambah 6 tambah 3. So kita akan dapat kat sini 3P so sama dengan 2H tambah 9. So 3P
Okay, sama dengan, okay sorry, kita dah tulis kat atas tu. Okay, cikgu tulis lagi sekali. Dia terhilang. Okay. So 3P sama dengan 2H tambah 9. So cikgu nak cari P. So P sebagai subject of the formula dia akan jadi 2H tambah 9 perkan dengan 3. So inilah jawapan dia, ataupun siapa pelajar yang lebih cerdik ataupun lebih mahir, dia akan nampak kat sini ya, dia akan nampak ini adalah 2H per 3 tambahkan dengan dia akan dapat kat sini 3. Sebab apa? Ialah ini datangnya daripada 9 bahagi 3. Okay, so that's why dia dapat 3. Okay. Right, so berikutnya adalah kita pergi yang berikutnya ialah ini adalah soalan SPM tahun 2018, keluar di kertas 1, soalan nombor 16 dan markahnya hanya 2 sahaja. Okey. Tips yang biasa cikgu cakap dengan anak murid cikgu, kamu mesti skor 1 markah untuk kertas 1 ni, mesti kena dapat 1 markah. Okey. So kita pun nak buat yang ini, nak buat yang macam mana? Alright. Untuk yang ini, okay, nampak kan pelajar kan? Okey. Biasa mistake pelajar buat suka buat, dia akan buat ini ya. 4 kuasa 2P. Dia akan kata kat situ, dia akan bagi jawapan 4 kuasa 2P sama dengan 2 kuasa K. Lepas tu tiba-tiba dia pun boleh katalah nanti 2P sama dengan K, P sama dengan K per 2. Okay, ini yang biasa memang mistake pelajar suka buat. So ni salah. Okay, so kita tak boleh buat cara macam ni sebenarnya. Okay, alright, macam mana kita nak buat? So saya pun salin soalan dulu. 2 kuasa, sorry bukan 2P. Okay. Dia sebenarnya adalah, okay, bulatkan balik ni salah ni ni tak boleh. Okay. So kita buat yang betul, caranya di sebelah kanan. Okay. Cikgu pun tulis 2 kuasa P tambah 2 kuasa P sama dengan 2 kuasa K. Apa yang kita boleh buat ialah kita faktorkan yang kat sebelah kiri. Faktorkan nak keluarkan apa? Kita akan dapat 2 kuasa P. So yang tinggal, ni eraser makin lama makin dah ni dah. Okay, 2 kuasa P. So dalam bracket dia akan dapat 1 tambah 1. So sama dengan 2 kuasa K. So 2 kuasa P dalam bracket ni akan dapat 2. Sama dengan 2 kuasa K. Okay, perhatikan kat sini, okay, kita nampak tak dia punya permainan sekarang, dia dah semuanya guna asas 2 dan kat sini sebenarnya ialah kuasa 1. Okay. Jadi apa kita boleh buat untuk gabungan yang ini? So kita akan dapat 2 kuasa P tambah 1 sama dengan 2 kuasa K. So sekarang ni kita pun boleh bandingkan asas. Okay. Kita pun bandingkan asas. So kita akan dapat dekat sini iaitu P tambah 1 sama dengan K. So tadi soalan kita minta apa? Ungkapkan siapa? Ungkapkan huruf P. Jadi nak huruf apa kelas? Dia nak huruf P Okay, jadi bila kita nak huruf P, so we are on the right track actually. Okay, so kita hanya pindahkan sahajalah satu tu. So dia akan dapat K tolak 1. So ini jawapan akhir kita. Okay. Alright, so markahnya memang 2 je markah kan. Okay, rasa macam memang biasa bila kita jumpa ni dekat nak jawapan anak murid memang dia akan start macam yang cikgu buat dalam merah tu lah, mereka akan buat teruslah 4 kuasa 2P. Okay. Right, so kita pergi yang soalan last ni. Okay, ini adalah soalan SPM 2019. Okay, kita ada kertas 1, ni soalan tahun lepas, soalan nombor 4. Okay. Alright, okay, cikgu dekatkanlah kot, mungkin ada yang tak nampak. Okay. Dia punya soalan dia ada kata maklumat berikut adalah berkaitan dengan satu hukum indeks. So dia tulis kat situ A kuasa Q, lepas tu ada kuasa 8. Okay. Lepas tu dia tiba-tiba ada ni.
Dia tulis panjang-panjang kan. Sampailah ujung. Okay. Alright, so kelas sebenarnya permainan yang ini adalah, kamu tengok kat sini. Ini Ini kalau kita tulis balik, dia akan jadi apa? Dia akan jadi sebenarnya A kuasa 1/2. So darab dengan A kuasa 1/2. So darab dengan, okay, ni pun sama, A kuasa 1/2. Okay, lepas tu dia kata kat sini bawah ni kan, okay, ada P kali. Okay, kalau kita tengok dekat sini, permainan sebenarnya adalah ini, kita boleh tulis dia sebagai A kuasa 1/2. Okay, berapa kali? P kali. Okay, ini yang kita dapat daripada bila kita kembangkan ini tadi. So, kita pun bandingkanlah dengan soalan. Soalan bagi A kuasa Q kuasa 8. Okay, so agak-agak dah nampak tak jawapan untuk ini sebenarnya? Okay. Right, kita dah nampak dah sebab soalan minta P dengan Q kan. Okay, jadi sebenarnya berapa kita punya P? P kita partner dengan 8. So P adalah 8. Okay, how about your Q? Your Q should be, okay, kalau cikgu highlightkan pakai warna pink sikit ni. Okay, so your Q it is actually 1/2. Okay, so ini sahaja jawapan dia. Alright, so markah pun 2. Okay, memang ramai pelajar yang stuck di sini, dia tak tahu nak buat apa. Tapi sebenarnya ini adalah tentang konsep. Ini konsep kita konsep. Okay. Alright, so cikgu ada additional kat sini. Okay, kita ada additional lagi satu soalan. Okay, ini mungkin dah catat dah kot. Harap-harapnya okey. Nak murid semua. Okay, kita pergi soalan last kali, okay, iaitu soalan daripada MRSM. Okay, ini cikgu ambil, okay, daripada soalan MRSM tahun lepas juga, 2019, okay, kertas 1, soalan nombor 21. Okay, macam cikgu dah bincang dengan soalan sebelum ni, permainannya adalah bila kita ada nampak ada tambah, so pasti akan wujud pemfaktoran di sini ya. Pemfaktoran. Mesti akan wujud pemfaktoran. So kalau kita tulis balik, okay, 4 kuasa M, okay, tambah dengan 4 kuasa M tambah 1. Okay, tambahkan dengan 4 kuasa M tambah 2. Okay, so sama dengan, ini sebenarnya ialah 5.25, okay. 5.25, bukannya 5.25, bukannya 5 darab 25, so dia 5.25. So kita pun nak faktorkan siapa? Okay, kamu nampak kat sini sebelum nak faktorkan, okay, sebelum kita buat pemfaktoran, apa kita boleh buat ialah kita mudahkan dulu. Okay, mudahkan siapa? Okay, mudahkan yang ini. 4 kuasa M tak ada masalah. Tapi kita tengok yang dekat sini, okay, ini datang daripada 4 kuasa M darab, okay, kita tambahkan dengan buka bracket 4 kuasa M, okay, darab dengan, okay, times with 4 to the power of 2. Okay, so sama dengan 5.25. So barulah kita buat macam cikgu cakap tadi, kita buat pemfaktoran. Okay, nak faktorkan siapa? 4 kuasa M. So kita keluarkan 4 kuasa M, dalam bracket sekarang dia jadi apa? Okay, perhatikan 4 kuasa M kita keluar kat sini, so sini akan jadi 1. Sebab apa? Bila kalau kita kembangkan balik, okay, kalau kita kembangkan balik, dapat tak 4 kuasa M? Kita akan dapat balik ya. Okay, alright, so yang mungkin ada yang tadi yang tanyalah macam mana dapat 1 kan. Okay, so itu dah settled. Okay, next one. Kita buat tambah. Alright, so yang ini. Kita dah keluarkan 4 kuasa M, so dia akan tinggal 4 kuasa 1. Okay, tambah. Yang ni pun kita keluarkan 4 kuasa M, dia akan tinggal 4 kuasa 2. So sama dengan 5.25. Okay, so ini akan dapat 4 kuasa M. Kita mudahkan yang kat dalam bracket tu, kita akan dapat sini 1 tambah 4 tambah 16. Okay, sama dengan 5.25. Okay. Mudahkan lagi. 4
kuasa M. Bracket 21 sama dengan 5.25. So kita nak 4 kuasa M. So 21 bawa ke sebelah kanan dia jadi apa? 5.25 bahagi 21. So 4 kuasa M, you all akan dapat 0.25 kalau guna kalkulator. Okay. Nampak macam tak boleh nak settle, tapi sebenarnya kan tengok permainan dia adalah dekat sini 0.25. Kita boleh tukar jadi apa? Kita boleh tukar dia jadi sebenarnya 0.25 adalah 1/4. So sama dengan 4 kuasa M. 1/4 kita boleh tulis sebagai 4 kuasa negatif 1. Jadi kita pun bandingkanlah asas 4 tu, kita macam maksudnya kita kalau ikut bahasa kita lah, potong 4 dengan potong 4 kan. So kita pun akan dapatlah terus jawapan M kita. So M sama dengan negatif 1. Okay. So pattern soalan lebih kurang sama macam cikgu cakap tadi. So make sure bila you all nampak je soalan tu melibatkan ada tambah atau tolak je dekat sini kan. So mesti kena faktorkan, mesti ada guna konsep pemfaktoran. Okay. Okay, jadi cikgu yang ini dulu. Okay, so sekarang cikgu teruskan dengan slide. Mana datang negatif 1? Okay, ada yang tanya mana datang negatif 1. Okay, dia dah tutup lah slide tu. Okay, kejap ya. Datang negatif 1. Okay, dia tanya tadi mana datang negatif 1. Terima kasih cikgu. Okay, alright. Actually dah habis lagi sebenarnya. Okay, sekejap ya. Cikgu tak dapat nak fahami. Okay, tak apa. Cikgu akan share balik skrin tu. Yang tadi tu yang dapat negatif 1 tu kan. Okay. Alright. Okay, cikgu dah keluarkan ni. Tengah nak share skrin. Okay, a window. Yang tanya tadi. Okey, mana dapat negatif 1? Okey, 1/4 kan? Okay, macam ni. Ada yang tanya tadi negatif 1, cikgu tak nampak. Okey ni, 1/4 kan? Ni kan kuasa 1, kamu guna kuasa yang A kuasa negatif N tu. Sama dengan 1/A kuasa N. So ni, okey, yang ni so kita boleh tukar ni. Jadi apa? Kita boleh tukar dia jadi 4 kuasa negatif 1 lah sebenarnya. Ya. Okay, ada yang tanya tu tadi. Alright. Yang ni. Okay, jadi cikgu akan present balik yang ini. Dia semakin lama semakin hang. Okay. Present now. Okay, so actually kita pun dah ni, cikgu harap bila kita tadi dah buat banyak soalan contoh-contoh, harapnya okay, right. So cikgu akan tinggalkan kamu. Okay, untuk paparan semua boleh nampak ke? Mungkin boleh respon ya? Nampak ke? Okay, paparan ini okay, untuk sebab kita dah habis, okay, kita dah buat dah tadi pelbagai soalan SPM pun kita dah buat. Okay, jadi cikgu ada tinggalkanlah latihan untuk anak-anak murid sekalian. Kalau nak cuba nak mantapkan lagi bahagian indeks dengan hukum indeks ni, sebenarnya dia tak adalah susah, okay, tapi kita boleh buat. Jangan give up, itu pesanan cikgu.
Right, so cikgu tinggalkan 2 bahan kat sini. Kalau kamu rasa nak buat latihan, cikgu suka buat latihan dalam bentuk yang ada interaktif. Jadi cikgu suka, antara ni ialah cikgu suka guna quizzes. Jadi kamu boleh pergi ke link ni yang cikgu paparkan sekarang ni. Okay, boleh pergi link ni, cikgu juga ada sediakan QR code kat sini. Kamu boleh scan, okay, boleh ni lah. Kat situ ada 8 soalan tak salah cikgu yang cikgu buat. Okay. So nanti boleh terus, boleh buat at any time sebab cikgu tak assign kepada murid untuk sebagai homework. Tapi boleh buat latihan lepas habis kelas ni. Okay. Dan cikgu juga minta jasa baik semua. Kalau bolehlah bantu cikgu dengan cara tolong isi soal sidik kelas kita hari ni sebab memandangkan ini adalah first time matematik tambahan dijalankan untuk kita punya GC, kita punya MGC punya PDP online. Jadi sudilah kiranya kalau boleh dapat jawab soal sidik kelas yang seperti di paparan lah. Yang ni mungkin boleh QR code sekali lah untuk scan ya. Okay. Untuk itu terima kasih cikgu ucapkan sebabnya sudilah kiranya dapat attend kelas cikgu hari ini. InsyaAllah apa yang cikgu kongsikan hari ini mungkin tak banyak tapi dapatlah bantu anak-anak murid semua kiranya untuk belajar ya. At least kan benda ni jangan salah. You all mesti kena score sebab benda ni tak susah. InsyaAllah boleh ya. Okey, terima kasih banyak-banyak dan saya mohon maaf kalau kata saya ada buat salah silap ataupun kekhilafan saya sepanjang kelas hari ini. Okay, terima kasih banyak. Saya hargai sangat-sangat perlibatan semua cikgu-cikgu yang ada kat sini pun terima kasih banyak. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Oh, dapatkan record meeting atau slide. Okay, boleh nanti cikgu ni ya, record meeting atau slide. Nanti cikgu. Soalan Farah. Ya, ada apa-apa nak tanya? Boleh tak? Okay. Boleh copy link tu kat sini. Okey, boleh sekejap ya. Okay, cikgu copy link sekejap. Copy link. Link. Cikgu cek sekejap ya. Okay. Copy link kat sini. Okay, cikgu kopikan link kat sini nanti you all buat. Okay, cikgu dah copy link kat sini.